أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid yang diambil daripada kompilasi fatwa dari Risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah ta'ala. Kitab ini diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang besar faedah yang membahaskan hal yang terkait tentang pokok agama ini, iaitu tentang tauhid ataupun tentang akidah, yang mana dibahas secara panjang lebar dalam 12 bab, yang dimulai dengan bab yang pertama, pengertian ilmu tauhid, dan diakhiri dengan bab yang ke-12, fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. Dan kita masih lagi berada pada perbahasan bab yang ke-11, iaitu tajuknya adalah aktiviti manusia yang berpotensi jatuh pada kesyirikan, di mana disenaraikan pada bab ini sejumlah 28 contoh-contoh aktiviti atau perbuatan atau amalan yang sama ada masuk dalam wilayah tauhid atau keluar daripada wilayah tauhid, iaitu kesyirikan. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan penjelasan daripada Syekh rahimahullah untuk aktiviti yang ke-26, iaitu beramal ibadah untuk faedah, yakni kepentingan dunia. Muka surat 504. Iaitu aktiviti yang ke-26 dengan tajuknya iaitu beramal ibadah untuk faedah kepentingan dunia. Bagaimana kedudukannya yang ditimbang dari sisi neraca syariat. Baik, Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah iaitu mendatangkan perkataan yaitu Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu ta'ala, di mana beliau rahimahullah membuat satu bab di dalam kitabnya, iaitu Kitabut Tauhid yang terkenal itu, dengan judul Minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk kesyirikan yaitu seseorang yang mengerjakan amal ibadah untuk kepentingan dunia. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memiliki sebuah kitab yang besar sekali faedah yang dipelajari berbagai belahan dunia,
dan disyarahkan oleh ulama dari zaman ke zaman sampai saat ini, iaitu kitabnya yang monumental, iaitu Kitab Tauhid. Dan di dalam Kitab Tauhid itu ada satu bab yang membicarakan terkait tentang tajuk yang dipaparkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. termasuk kesyirikan adalah apabila seseorang itu melaksanakan sesuatu amal ibadah demi untuk meraih kepentingan dunia semata-mata. Baik. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami, yakni Allah Ta'ala, sempurnakan ganjaran atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperolehi sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud, surah yang ke-11, ayat 15 hingga 16. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, dalam bab ini, seorang hamba tidaklah menghendaki pujian dan perhatian atas amal ibadah yang ia kerjakan. Bahkan ia beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya. Akan tetapi, ia menghendaki sesuatu dari dunia, seperti limpahan harta, naiknya kedudukan, diberi kesihatan pada dirinya, anggota keluarganya, serta anak-anaknya, dan lain sebagainya. Dengan amal ibadahnya ini, hamba tersebut menghendaki manfaat duniawi, sehingga ia lalai dari ganjaran di akhirat, sehingga ia pun jatuh kepada kesyirikan. Kesimpulannya, iaitu dia beramal, dari satu sisi dia adalah amal ibadah, amal yang soleh. Namun tujuan niatnya adalah untuk bukan mendapat keredaan Allah, tetapi untuk meraih laba dunia. Ini memalingkan niat yang sepatutnya diniatkan ibadah itu untuk Allah, kerana Allah, tetapi dipalingkan untuk meraih laba dunia. Maka ini jatuh kepada kesyirikan. Baik. Contoh-contoh beramal ibadah untuk dunia. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah menyebutkan contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana seorang hamba menghendaki dunia dengan amal ibadahnya sebagai berikut. Jadi diberikan contoh-contoh yang nyata di lapangan, bagaimana boleh berlaku, iaitu amal ibadah tetapi dilakukan untuk meraih dunia. Yang pertama, hamba yang menghendaki limpahan harta. Seperti orang yang mengumandangkan azan supaya memperolehi gaji sebagai muazzin, atau menunaikan haji untuk meraih limpahan harta. Yang kedua, hamba yang menghendaki kedudukan. Seperti orang yang belajar di kuliah, belajar di universiti supaya mendapat ijazah untuk menaikkan kedudukannya di masyarakat. Yang ini nanti akan ada perbahasan secara terperinci pada muka surat 511. Iaitu di bawah tajuk nasihat bagi pelajar-pelajar di kampus atau di universiti. Yang ketiga, hamba yang menghendaki dijauhkan dari gangguan, sakit dan musibah-musibah. Seperti orang yang ibadah kepada Allah supaya Allah memberi ganjaran untuknya di dunia berupa kecintaan orang kepadanya, dijauhkan dari hal-hal buruk dan lain sebagainya. Jadi adanya di situ tujuan dunia. Yang keempat, hamba yang beribadah kepada Allah dengan menghendaki agar orang-orang memerhatikannya dengan pandangan cinta dan penghargaan. Ini sebelum ini telah kita bahas, iaitu bab yang ke-25, aktiviti iaitu riak dan sum'ah. Baik, keempat contoh ini
Beserta banyak lagi contoh-contoh lainnya, termasuk perbuatan syirik. Boleh jadi syirik itu terjatuh kepada syirik besar atau juga terjatuh pada syirik kecil. Wallahu a'lam. Ini adalah garis kasar, contoh. Perinciannya akan datang ke depan. Baik. Jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beribadah. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahawa mereka beribadah kepada Allah dengan tiga. Ya. Tiga contoh, tiga syarat. Ya, tiga situasi. Yang pertama, ibadah mereka itu adalah lillahi ta'ala. Iaitu kerana Allah Ta'ala semata-mata, mutlak. Yang kedua iaitu billah. Iaitu dengan pertolongan Allah. Iaitu mereka melakukan ketaatan dengan berharap agar dibantu, ditolong oleh Allah. Agar mereka dapat melakukan amal ibadah itu, ya, lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, fillah. Iaitu dalam aturan Allah. Perinciannya, iaitu keadaan yang pertama, lillah. Keadaan al-sunnah yang beribadah kepada Allah dengan lillah, yakni kerana Allah, maknanya adalah ikhlas. Mereka mengikhlaskan ibadah kerana Allah Azza wa Jal. Mereka tidak mengharapkan melalui ibadah yang mereka lakukan selain Rabb mereka. Mereka tidak bertakarub kepada sesiapa pun selainnya Azza wa Jal. Sebagaimana yang disebut, ya, dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 57. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Orang-orang soleh itu mencari jalan kepada Rabb mereka. Dan siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepadanya? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut azabnya. Ahlus Sunnah tidak beribadah disebabkan ada orang yang menyaksikannya. Dan mereka tidak beribadah kerana mereka begitu diagungkan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Mereka juga tidak beribadah kerana mereka diberi julukan sebagai ahli ibadah. Akan tetapi Ahlus Sunnah itu, ya, kepada Allah lah mereka beribadah secara lillahi ta'ala. Ini adalah ciri seorang mukmin yang sejati. Iaitu mereka beribadah, ya, semata-mata mutlak untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Dan inilah yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada setiap hamba. Yang kedua, keadaannya. Adapun keadaan al-sunnah yang beribadah kepada Allah dengan billah, yakni dengan pertolongan Allah, yakni mereka adalah orang-orang yang selalu memerlukan bantuan Allah, berhajat, ya, dan sentiasa bergantung kepada bantuan dan pertolongan Allah. Tidak mungkin mereka membanggakan diri mereka sendiri, atau bahawa mereka itu menganggap begitu sedikit kadar ibadah mereka kepada Allah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mewujudkan makna firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu ayat daripada surah Fatihah, surah yang pertama, ayat yang kelima. Intisari pokok, ya, tugas dan pekerjaan seorang hamba terhadap Rabb. Dan inilah tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita di atas muka bumi ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, yakni, ya, ahli sunnah beribadah kepada Allah secara lillah. Ini keikhlasan. Ayat iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, itu menunjukkan keikhlasan, tujuan, niat seorang hamba dalam melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Tidak ada kepentingan selain daripada Allah Ta'ala. Itulah keikhlasan, itulah yang dituntut. Adapun wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yakni mereka beribadah kepada Allah secara billah. Yang mereka minta tolong pada Allah atas ibadah kepadanya, ibadah mereka kepadanya tabaraka wa ta'ala. Jadi yang membolehkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah tak lain dan tak bukan atas keizinan dan
ya, kehendak Allah Ta'ala. Dan kita memohon sentiasa. Sebab itulah di antara zikir yang agung adalah memperbanyakkan la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita ini melainkan Allah yang berikan pada kita. Allah yang tunjukkan, Allah yang berikan hidayah, Allah yang memampukan untuk kita melakukan ketaatan. Kerana ketaatan itu adalah satu perkara yang sangat berat. Kecuali orang-orang yang Allah kurniakan rahmat padanya, dipermudahkan baginya untuk melakukan ketaatan. Ya, semua ketaatan itu berat. Ya, kerana apa? Kerana ia menyelisihi hawa nafsu dan ia bertentangan dengan keinginan syaitan yang sentiasa menyelitkan tipu dayanya yang halus, pujuk rayunya yang halus agar ya, setiap orang meninggalkannya. Dan berapa banyak manusia yang terjatuh pada tipu daya dan pujuk rayu iblis sehingga mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Contoh solat subuh ini, salah satu solat yang berat. Dia terpaksa mengorbankan waktu tidur yang enak. Ya, bangun, ya, kemudian mendirikan solat. Ya, padahal solatnya hanya 2 rakaat. Ya, begitu besarnya hikmah Allah Ta'ala tidak meletakkan solat subuh itu 4 rakaat seperti zuhur dan asar dan isyak. Cuma 2 rakaat, tetapi tersangat berat. Apatah lagi 2 rakaat itu untuk dilakukan di masjid atau di surau. Lebih berat lagi. Namun semua itu menjadi ringan dengan adanya bantuan dan pertolongan daripada Allah. Itulah dia seorang hamba sangat berhajat agar Allah sentiasa membantu, menolong, memberikan kepadanya kemampuan, kekuatan dan kemudahan dalam melakukan ketaatan pada Allah. Yang ketiga, adapun keadaan ahli sunnah yang beribadah kepada Allah dengan fillah, iaitu dalam aturan Allah, maksudnya dalam agama Allah. Dalam agama yang Allah syariatkan melalui lisan rasul-rasulnya. Adapun mereka ahli sunnah wal jamaah dari umat ini beribadah kepada Allah dengan aturan-aturan yang telah Allah syariatkan melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menambah, juga tidak mengurangi. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting. Melakukan ketaatan itu wajib berjalan di atas aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang kita panggil syariat. Dan syariat itu ya, dipamerkan, ditunjukkan dan dicontohkan oleh pribadi agung, pribadi teladan Nabi SAW. Jadi kesimpulannya agama itu hendaklah seseorang berjalan sebagaimana Rasulullah SAW berjalan. Jadi wajib kita mencontohi Nabi SAW dalam melakukan amal ibadah. Tidak boleh kita menukar dengan mengambil pedoman dan panduan selain daripada Nabi SAW. Siapa pun dia, sealim apa pun dia, ya, setinggi apa pun anggapan manusia terhadapnya, ya, syekhkah dia, tuan gurukah dia, kiaikah dia, ustazkah dia, apa saja gelaran keagamaan yang ada pada mereka itu, namun mereka bukan rujukan, bukan hujah dalam melaksanakan amal ketaatan. Yang menjadi hujah, yang menjadi panutan adalah Nabi SAW. Kesemua mereka itu hendaklah ditimbang dengan ya, pribadi Nabi SAW. Jadi agama itu sandarannya pada satu orang, tidak selainnya, iaitu kepada Rasulullah SAW. Itulah aturan yang hendaknya kita berpegang dan tidak keluar daripada aturan tersebut. Baik, sekarang perbahasan tentang makna ikhlas. Apakah makna dari keikhlasan? Nah, ini yang pertama, iaitu lillahi ta'ala ini. Kata Syekh rahimahullah, jika seseorang hamba melalui ibadahnya menginginkan sesuatu, bagaimana hukumnya? Dia ingin sesuatu selain daripada lillahi ta'ala itu, apa kedudukan? Bolehkah? Apakah yang dia akan raih? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, ikhlas kerana Allah Ta'ala maknanya adalah seorang hamba bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ingin sampai ke negeri kemuliaannya, iaitu syurga. Apabila seseorang hamba menginginkan sesuatu selain daripada itu, maka ada perincian menjadi beberapa bahagian sebagai berikut. Ini terkait tentang keikhlasan. Kerana keikhlasan itu adalah kewajipan.
Ya, dan Allah memerintahkan kita dalam beribadah, iaitu wajib dilakukan, ya, kerananya semata-mata, tidak selainnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu perintah daripada Allah. Ya, juga Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis yang sangat masyhur. Jadi jika seseorang itu menginginkan sesuatu dalam ibadahnya, bagaimana kedudukannya? Bagaimana hukumnya? Ya, keadaan yang pertama, seorang hamba ingin mendekatkan diri kepada selain Allah Ta'ala dalam ibadahnya tersebut dan mendapat pujian dari makhluk atas ibadahnya. Sikap seperti ini membatalkan amal ibadah sekaligus termasuk kesyirikan. Sebab tujuan ibadah yang dibuatkan itu untuk mendapat pujian, redha, perhatian makhluk, bukan kerana Allah. Dan ini termasuk dalam kesyirikan, kerana telah berubah niatnya. Ya. Jadi telah disebutkan dalam kitab As-Sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini adalah hadis qudsi, Ana aghna syuraka'i anis syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku tidak berhajat kepada semua sekutu. Tidak perlu, kata Allah Ta'ala. Barang siapa yang beramal dengan mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku biarkan ia bersama sekutunya. Ini keadaan yang pertama. Barang siapa yang beramal ibadah, ya, zahirnya amal soleh, tetapi niatnya agar mendapat pujian. Ini, ya, yang telah kita sebut tentang perbahasan pada aktiviti 25, itu dipanggil apa? Yaitu sum'ah. Sum'ah itu sikap memperdengarkan ibadah agar mendapat pujian. Kalau riak, sikap memperlihatkan amal ibadah juga mendapat pujian. Cuma caranya berbeza, tujuan sama. Jadi hukumnya juga sama. Yang kedua, kondisinya, seorang hamba bermaksud melalui ibadahnya meraih hal-hal keduniaan, seperti kepimpinan, martabat dan harta benda, selain takarub pada Allah Ta'ala, maka amal ibadahnya pun sia-sia dan tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Jadi tujuan ibadah ni untuk meraih habuan dunia. Dia solat untuk mendapat habuan dunia, purposely dia, untuk mendapat pangkat, jawatan dan sebagainya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami sempurnakan ganjaran atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi Allah bagi. Kalau kamu nak dunia, kamu akan dapat. Tak rugi. Kamu akan meraih pelbagai nikmat dunia. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Tetapi untuk urusan akhirat, kamu akan terlepas syurga. Yang sedang menunggu kamu adalah habuan neraka. Kenapa? Telah bertukar tadi niat dan tujuan. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, surah Hud, surah yang ke-11 ayat 15 hingga 16. Perbezaan antara bahagian kedua ini dan sebelumnya, ya, kondisi yang pertama tadi, ya, untuk mendapat pujian, yang kedua untuk mendapat dunia. Bahawa pada bahagian pertama, seorang hamba bermaksud agar dipuji atas ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Adapun bahagian kedua, kondisi kedua atau keadaan kedua, ia tidak bermaksud pujian atas ibadahnya kepada Allah. Tidak penting pujian manusia atas ibadah yang ia lakukan. Tapi yang penting baginya apa? Untuk mendapat laba dunia. Jadi dua kondisi yang berbeza tapi sama dari satu sisi, memalingkan niat, bukan kerana Allah. Jadi sia-sia amalannya. Yang ketiga, seorang hamba bermaksud melalui ibadahnya takarub kepada Allah Ta'ala. Takarub itu maknanya mendekatkan diri pada Allah. Al-Qurbah. Sekaligus ingin tujuan dunia. Dapat diraih juga. Dia berjalan beriringan.
Ya, niat kerana Allah, juga niat kerana dunia. Dua berjalan. Bagaimana kedudukan ini? Nanti akan datang kedudukannya. Misalnya ia bermaksud bersama niat ibadah kepada Allah Ta'ala, menyegarkan badan dan membersihkan kotoran ketika ia bersuci. Contoh bangun pagi, dia mandi tujuannya untuk menyegarkan diri, pada masa yang sama untuk juga beribadah. Dengan solat ia ingin melatih dan meregangkan badan. Dengan solat, ya, maka untuk meraih kesihatan. Atau puasa. Dia berpuasa. Puasa Isnin, puasa Khamis. Ia ingin menguruskan badan dan menghilangkan lebihan lemak. Tujuan dia nak daya. Ya. Dia ada dua niat di situ, bergabung. Ni banyak berlaku ni. Ya, dengan menunaikan haji, contoh, ia dapat menyaksikan syiar-syiar Islam dan para jemaah haji. Dia pergi haji tu nak jumpa orang, nak tengok orang satu dunia. Tu kan ada terselit di situ niat selain daripada lillahi ta'ala. Semua ini dapat mengurangi pahala keikhlasan. Dia dapat memberi bekas terhadap kesempurnaan, ya, keikhlasan. Sebab apa? Telah tercalar di situ adanya niatan selain Allah Ta'ala. Namun, ni secara perincian tentang campur aduk ni, niat di antara ibadah dan dunia berjalan sekaligus. Namun, ni keadaan yang pertama. Ada 3 keadaan Syekh Rahimahullah sebut. Ni perinci, dia terperinci. Jadi kalau dalam kondisi tadi, kaedah umumnya kaedah ketiga ni adalah masih terselit niat untuk meraih kemaslahatan dunia dalam beribadah. Namun niat kerana Allah tu masih ada, tak hilang. Tapi dimasuki oleh adanya niat dunia. Jadi yang akan membezakan dia nanti adalah kombinasi niat akhirat, niat kerana Allah dan niat kerana dunia tu, yang mana yang lebih besar, yang lebih mendominasi. Situasi yang pertama, jika niat yang dominan adalah untuk beribadah, maka ia tidak mendapat pahala yang sempurna. Meskipun perkara ini tidak membahayakan dengan keinginan berbuat dosa dan dusta, berdasarkan firman Allah Ta'ala mengenai para jamaah haji. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Bukanlah satu dosa bagi kamu mencari kurnia dari Rabb kamu. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 198. Jadi, dalam situasi pertama, niat untuk beribadah itu lebih dominan. Katalah kita buat ratio nisbah 100%. Maknanya, ya, niat ibadah itu lebih dominan, maknanya dia 51 ke atas. Betul kan? 51 tu dia dah lebih, ya. Lebih 1. Dan itu tentunya bergantung kepada jauh dekat dia dengan keikhlasan. Daripada 51 tu boleh naik, ya, sampai 90. Yang itu maknanya dia dominan. Kalau 90 maknanya dunia hanya 10%. Jadi tapi tetap dia tidak akan mencapai kesempurnaan ibadah dari sisi mendapat pahala. Sebab apa? Telah terkontaminasi dengan niat dunia. Jika yang dominan keadaan kedua adalah niat tidak menyembah Allah. Bukan tujuan untuk beribadah. Yang dominan tu besar lagi yang tu, dunia. Contoh dia pergi menunaikan haji. Aim dia dalam menunaikan haji tu adalah apa? Nak berniaga. Nak berniaga. Yang besar sekali dia nampak situ, nak berniaga. Banyak bisnes ni. Nak jual beli, nak beli barang itu, nak beli barang itu, nak bawa balik untuk berdagang di Malaysia. Contoh. Jadi, maka tidak ada ganjaran pahalanya di akhirat. Ganjaran baginya hanya sebatas apa yang ia kerjakan di dunia. Dan dikhawatirkan ia mendapat dosa kerana ia menjadikan ibadah yang seharusnya merupakan tujuan tertinggi justru hanya sebagai wasilah untuk mencapai dunia yang rendah. Orang ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembahagian zakat. Jika mereka diberi bahagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bahagian, tiba-tiba mereka marah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 58. Seperti juga orang yang pergi menunaikan haji atau menunaikan umrah.
Yang berdominasi dia apa? Dia nak pergi melancung. Ya, dia nak tengok bumi Madinah, bumi Mekah dan kawasan-kawasan bersejarah. Itu yang besar pada diri dia. Nak tengok negara Arab tu macam mana. Sambil-sambil nak pergi umrah, aku nak pergi situ. Jadi akhirnya yang mendominasi dia adalah apa? Bukan umrah tu, tapi niat dia nak melancung. Ya, niat nak melancung. Itu maknanya yang mendominasi sekarang apa? Iaitu melancung. Disebutkan dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa pernah ada seorang berkata, "Wahai Rasulullah, ya sallallahu, seorang lelaki berjihad sekaligus menginginkan bahagian daripada perbendaharaan dunia." Maka Nabi SAW pun bersabda, "La ajrun lah." Tidak ada ganjaran pahala baginya. Dan beliau SAW mengulanginya 3 kali. Nabi SAW pun terus mengatakan, tidak ada ganjaran pahala baginya. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesiapa saja yang hijrahnya kerana dunia, yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia inginkan. Hanya dia dapat itulah tujuan dunia. Adapun tujuan akhirat, maka dia tidak meraihnya dan hilang daripadanya. Jadi, keadaan kedua yang dominan adalah dunia, bukan untuk ibadah. Jadi, ini adalah betapa hendaknya kita berhati-hati. Terkadang kita menyangka kita melakukan ibadah seperti menunaikan umrah haji tu. Tetapi terpaling niat nak mendapat pujian manusia. Agar disebut ahli ibadah, sering pergi umrah dan sebagainya. Nak dipuji manusia. Ini cukup berbahaya. Sekarang, apatah lagi di zaman sekarang, orang berlumba-lumba untuk menunaikan umrah. Menunaikan umrah. Kemudian update status sana sini. Dan ini sangat berbahaya. Berjaga-jaga kerana hati itu sering berbolak-balik dan sangat sulit untuk dijaga kesihatannya. Sebab ibadah itu tak perlu kita war-warkan kepada orang. Apatah lagi itu adalah ibadah yang sunat. Maka cukuplah untuk kita dengan Allah Ta'ala. Itulah yang terbaik untuk menjaga keikhlasan niat agar tidak terpaling. Agar jangan kita rugi. Dah lah habis duit, habis masa, habis tenaga, habis keselesaan, pergi jauh, betul kan? Bermusafir, perkara yang menyulitkan. Tiba-tiba segala daya usaha kita itu sia-sia. Kerana apa? Kerana tercalarnya niat. Dimasuki dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Yang ketiga keadaannya pula. Yang tadi itu dunia yang mendominasi. 90%, 10% saja akhirat. Maka tidak ada ganjaran pahala baginya. Apabila keduanya sama, ni sama pula. 50-50, 50-50. Dunia 50, akhirat pun 50. Iaitu niat beribadah tidak mendominasi. Begitu juga niat tidak untuk ibadah. Maka di sini ada tinjauan, ada perincian. Yang lebih dekat benarnya adalah tidak ada ganjaran pahala baginya. Seperti orang yang beramal soleh kerana Allah Ta'ala sekaligus kepada selainnya. Pembeza di antara bahagian ini dengan bahagian sebelumnya, bahawa tujuan selain ibadah pada bahagian sebelumnya adalah memperolehi hasil dunia. Keinginannya adalah keinginan meraih hasil dunia dari amalannya. Seolah-olah ia hanya ingin buah daripada amalannya adalah perkara dunia. Ini jelas. Jika ditanyakan apakah neraca ukuran untuk menimbang tujuan seseorang hamba pada bahagian ketiga ini? Apakah lebih dominan tujuan ibadah atau selain ibadah? Macam mana nak tahu ni 50-50 ni kedudukannya? Maka kata Syekh rahimahullah, kami katakan bahawa timbangannya adalah jika seseorang hamba tidak menganggap penting apa saja selain ibadahnya, baik ia memperolehi perkara dunia maupun sama sekali tidak ia dapatkan, maka ini menunjukkan bahawa yang dominan adalah niat beribadah. Faham?
Kalau ada beribadah hanya mengharapkan Allah, tidak ada lintasan padanya untuk meraih laba dunia, maka itu adalah yang mendominasi adalah niat kerana Allah. Demikian pula sebaliknya. Jika dia purposely melakukan suatu ketaatan itu ya kerana dunia, kerana makhluk yang mendominasi, maka dia jatuh dalam ya perkara yang akan merugikannya. Sama ada pahalanya kurang atau tiada pahala, atau dia jatuh kepada kesyirikan, iaitu riya, ar-riya ataupun sum'ah. Bagaimanapun, sejatinya niat yang merupakan kebersihan hati adalah perkara besar sekaligus bahaya keadaannya. Ya, ada kalanya mengangkat seorang hamba hingga sampai darjat para siddiqin, iaitu orang-orang yang benar imannya, apabila niatnya purely 100%, ya bersih, tulus kerana Allah Ta'ala. Namun terkadang menjatuhkan seorang hamba pada darjat yang paling rendah. Kata sebahagian salaf, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Tidak ada aku upayakan diriku sungguh-sungguh atas sesuatu seperti kesungguhan di atas keikhlasan. Jadi keikhlasan ini adalah barang yang paling bernilai, paling berharga, harta yang paling utama, modal utama. Namun untuk meraih keikhlasan, ia adalah perkara yang memerlukan mujahadah tahap tertinggi, dan dia berjalan ya setiap saat. Kerana dia adalah amalan yang paling berat. Ya, dan merupakan amalan hati, kerana di situ ya bersemayamnya iman. Dan di situ juga tempat sasaran syaitan. Ya, kami memohon keikhlasan pada Allah bagi diri kami dan anda sekalian, baik dalam niat, pembaikan dan aktiviti. Amin ya rabbal alamin. Itu doa Syekh rahimahullah. Ya, sungguh memang ya upaya hati ini untuk meraih keikhlasan sesuatu yang sangat sulit. Jadi perlukan ketulusan dan ya mujahadah serta mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala. Sebab itu kita hendaknya berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kita keikhlasan. Ya. Dan Allah buang, jauhkan kita daripada ya niat selain daripada itu, apatah lagi niat untuk mendapat pujian manusia dan laba dunia. Ya, kerana syubhat masuk dari sisi ini sangat banyak, datang bertubi-tubi, dan banyak manusia yang terjatuh padanya. Baik, seterusnya nasihat bagi para pelajar di kampus. Ya, nasihat bagi pelajar yang belajar di universiti ini. Syekh rahimahullah ada wasiat tentang niat ini. Baik, ini adalah perincian tentang ya, yang di awal tadi, contoh-contoh beramal ibadah untuk dunia, iaitu pada poin yang kedua, hamba yang menghendaki kedudukan. Bagaimana, boleh atau tidak? Baik, berkata Syekh rahimahullah, apakah para mahasiswa yang belajar di kampus-kampus atau di fakulti-fakulti di universiti tadi untuk mendapatkan ijazah agar status sosialnya menjadi meningkat di tengah-tengah masyarakat, termasuk golongan orang-orang yang melakukan amal soleh untuk mendapatkan faedah dunia? Masuk universiti nak dapat ya, ijazah supaya nanti dapat pekerjaan yang baik, berubah status kehidupan. Bagaimana kedudukannya? Adakah ini termasuk dalam pemalingan niat? Ya, kerana menuntut ilmu itu adalah ibadah. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, para pelajar seperti itu termasuk golongan manusia yang melakukan amal soleh hanya untuk mendapatkan faedah dunia, iaitu apabila ia tidak menghendaki tujuan yang syar'i. Maka kami katakan pada mereka, tingkatan mereka ni ada 3 kategori. Yang pertama, kata Syekh rahimahullah, hendaklah jangan hanya menghendaki sesuatu kedudukan duniawi saja, akan tetapi jadikanlah ijazah itu sebagai sarana untuk bekerja di bidang-bidang yang bermanfaat bagi orang banyak. Sebab pekerjaan-pekerjaan di masa-masa yang akan datang tergantung kepada berbagai macam ijazah. Manusia tidak akan dapat meraih suatu manfaat bagi orang ya, banyak melainkan dengan sarana itu. Dengan demikian maka niat menjadi selamat. Jadi tujuan dia apa? Untuk bekerja tentu kewajipan, betul kan? Dan bidang-bidang tertentu tentu memerlukan pengkhususan dari sisi kelulusan. Tetapi niat dia bekerja itu nanti adalah untuk apa?
Ya, dengan adanya ijazah supaya dia memberi manfaat kepada umat. Begitu juga pada dirinya, agar dia terjauhkan daripada jatuh dalam perbuatan tercela. Apa dia? Meminta-minta. Ya, sehingga sanggup menipu, betul kan? Itu kan bentuk penghinaan yang dilarang dalam agama. Jadi dengan ada pekerjaan, ya, dengan itu akan membawa dirinya kepada kemuliaan dan juga akan melorongkan dia untuk dipermudahkan untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, sesiapa saja yang menghendaki ilmu keahlian terkadang tidak mendapatkannya selain di fakultas-fakultas. Maka ia memasuki fakulti ni atas semisalnya kerana tujuan seperti itu. Adapun berkaitan dengan kedudukan dan status, maka sejatinya hal itu tidak penting baginya. Jadi ini untuk mendapat kemahiran-kemahiran tertentu, maka tentu kena belajar. Ya, contoh nak jadi engineer umpamanya, jurutera, ataupun nak jadi geologis dan pelbagai lagi bidang, jadi doktor pakar dan sebagainya, tentu dia kena belajar supaya dengan kepakarannya itu nanti dia dapat melaksanakan fardu kifayah, iaitu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pesakit ataupun untuk membangunkan negara dengan kemahiran dan kepakaran yang dia miliki tanpa bergantung pada pihak luar, contoh. Ketiga, jika manusia dengan pekerjaannya menghendaki dua kebaikan, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka tidaklah mengapa bagi dirinya. Sebab Allah Azza wa Jalla telah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ila akhir ayat. Sesiapa saja yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia jadikan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah mencukupinya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya. Surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat 2 hingga 3. Allah Azza wa Jalla menjadikan ketakwaan sebagai sesuatu yang menarik dengan menyebutkan faedah berupa jalan keluar dari segala kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi ini adalah terkait tentang urusan dunia. Belajar di universiti, ya, mengambil jurusan tertentu, kemudian dikaitkan dengan untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana kedudukannya, dan Syekh rahimahullah telah menjelaskannya, iaitu dalam 3 kategori. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu yang dituntut, ya, dan untuk bekerja dalam bidang-bidang tertentu perlu adanya kelulusan dan kemahiran tertentu. Maka ianya menjadi tuntutan. Dan apatah lagi untuk kemaslahatan umat Islam. Namun jangan dilepaskan ikatannya dengan, iaitu lillahi ta'ala. Maka seorang Muslim, prinsipalnya dalam bekerja adalah iaitu berprestasi dan bertakwa kepada Allah. Dia menjadi pekerja Muslim contoh, bekerja sesuai dengan aturan syariat, seorang yang berilmu, berkemahiran, kemudian berdisiplin, memiliki integriti yang tinggi, amanah, jujur, bersungguh, ya, dan berbagai lagi karakter-karakter yang terpuji yang agama ini mewajibkan baginya. Ya, maka jika memiliki sifat-sifat seperti ini, ditambah dengan kelulusan dan kemahiran, maka ia menjadi contoh yang terbaik. Hendaklah setiap orang-orang yang bekerja hendaknya seperti ini. Ya, punca permasalahan yang berlaku sekarang, banyaknya penyimpangan, penyelewengan, salah guna kuasa, tidak produktif. Ya, di sebahagian pekerja Muslim, kerana apa? Kerana niat mereka itu. Ya, kerana mereka hilang, iaitu hal yang terkait tentang komponen iman yang sangat penting, iaitu apa? Iaitu sifat takut dan sifat malu pada Allah. Ya, dahlah sifat takut dan malu itu hilang pada Allah, hilang juga pada manusia. Maka akibatnya berlakulah kerosakan. Akhirnya amanah yang diberikan dikhianati. Ya, maka berlakulah berbagai penyimpangan, kerosakan, sehingga memberikan kesan kepada orang lain, bahkan kepada negara.
Jadi sebab itu, ya, dalam urusan dunia, maka hendaklah dikaitkan dengan agama. Ya, pekerjaan dunia itu pekerjaan yang harus, dan ia akan berpahala apabila dikaitkan, ya, sebagai ibadah. Yang pekerjaan itu dia adalah adat, kebiasaan, keperluan, pekerjaan keseharian manusia. Kerana Allah menciptakan manusia ini, ya, selain daripada sebagai hamba untuk beribadah kepadanya, sebagaimana disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah juga menciptakan manusia untuk dua tugas yang terkait tentang urusan dunia, iaitu sebagai pemimpin dan sebagai pemakmur. Ya, sebagai pemimpin Allah sebut, contoh pada ayat wa ilqa wa isqalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, aku nak jadikan seorang khalifah, pemimpin. Ya, bumi ini akan dipimpin oleh manusia, bukan oleh jin, bukan oleh malaikat atau makhluk lain. Manusia saja yang layak, kerana terpenuhi syarat padanya. Kemudian sebagai pemakmur dunia, inilah dia pekerjaan yang pelbagai itu, yang sangat rencam, terutamanya di zaman sekarang tak terhitung profession yang pelbagai, ya, very detail and very focus. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, dalam surah Hud itu ayat 60 dan 61. Iaitu, ya, dan Allah ciptakan, ya, manusia ni daripada tanah, Adam alaihissalam. Sebagai apa? Untuk apa? Sebagai pemakmur dunia. Jadi tugas kita ini di atas muka bumi ini, ciptaan Allah Ta'ala ini 3. Yang paling utama, paling pokok, paling asas, yang mutlak adalah menegakkan ubudiyah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian tugas mengatur dunia. Tentunya ada pemimpin. Ya, kemudian datanglah berkembang adanya negara, adanya wilayah, adanya rakyat, adanya kekuasaan dan sebagainya, dan ada aturan-aturan di situ yang diikat dengan aturan syariat. Baik, selesai bahagian pertama untuk menjelaskan, ya, amalan ataupun aktiviti yang ke-26, beramal ibadah untuk faedah kepentingan dunia. InsyaAllah siri yang kedua dan terakhir dalam membahaskan tajuk ini, iaitu disambung dengan tajuk seterusnya, 4 macam amalan soleh yang sia-sia, 4 jenis, dan begitulah seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, betapa terperincinya Syekh rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang, ya, amalan-amalan, agar amalan itu kita dapat ketahui dan bezakan, ya, mana amalan yang berbuah pahala dan keredaan Allah Ta'ala, dan mana amalan yang dilakukan mendatangkan musibah, iaitu hilangnya pahala, sia-sia, bahkan boleh membawa dan menjurus kepada kesyirikan yang merugikan urusan akhirat nanti. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan diberikan kefahaman yang benar terkait dengan apa yang sedang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.